Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala aturan dan rancangan kita menjadi. Peluang yang kita dapat pada malam ini mustahil untuk berlaku jika tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, peluang dan ruang masa dan umur, kesihatan yang diberikan oleh Allah kepada kita pada malam ini dapat mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui amal ketaatan yang kita lakukan. Kuliah pada malam ini ialah kuliah bulanan yang kita lakukan pada setiap hari Selasa minggu yang kedua setiap bulan, dan ini merupakan kuliah yang terakhir lah sebelum kita memberi laluan kepada bulan Ramadan Al-Mubarak. Oleh kerana tajuk-tajuk perbincangan kita pada malam ini berhubung dengan al-aqidah ataupun al-iman, sambungan daripada perbincangan tajuk yang lepas. Oleh kerana sebulan dia punya jarak tu, kadang-kadang kita lupa apa yang kita bincangkan dalam kuliah yang lepas, melainkan orang yang note lah kan. Jadi tajuk pada malam ini kita bincang berhubung dengan suatu golongan, kelompok yang mereka ini masih lagi dianggap Muslim, cuma digelar dengan gelaran yang buruk. Digelar dengan gelaran yang buruk. Tapi dari sudut iman, dari sudut akidah, mereka masih lagi Muslim. Okey, masih lagi Muslim. Itu penting tu. Baik. Golongan yang kita maksudkan pada malam ini ialah golongan fasik. Kelompok yang digelar fasik. Perkataan fasik asal daripada kalimah Arab yang bermaksud keluar. Fasik ni asalnya keluar. Jadi digunakan perkataan fasik merujuk kepada orang yang keluar daripada mentaati Allah kepada menderhakai Allah. Sebab itu bila kita sebut fasik, kita faham kata dia ni satu orang yang ahli maksiat, kaki maksiat. Atau lebih mudahnya, fasik ialah orang yang terlibat melakukan dosa besar. Sesiapa sahaja yang terlibat buat dosa besar, kita boleh panggil dia fasik.
Dosa besar yang tuan-tuan semua maklumlah. Seseorang yang mungkin terlibat dalam judi, zina, minum arak, rasuah, riba, mendedahkan aurat, apa lagi? Yang 70 tu, yang disebut oleh para ulama tu. Dalam kategori al-kabair, menderhakai kedua orang tuanya, nusyus, dayyuth. Jadi ini termasuk daripada orang yang melakukan dosa besar. Mereka ini gelarannya fasik. Orang yang bunuh diri, orang yang tak salat, mendedahkan aurat, berbohong, menipu, fitnah. Ini termasuk daripada kelompok fasik. Kerana perbuatan yang mereka lakukan itu termasuk daripada kategori dosa besar. Boleh? Okey. Sebab itu, ini saya sebut, golongan fasik ialah mereka yang melakukan dosa besar seperti zina, mencuri, meminum arak, berjudi, dan orang yang berterusan melakukan dosa kecil. Kalau dia tak buat dosa besar, tetapi dia satu orang yang senantiasa melazimi, berterusan melakukan dosa kecil. Melihat, menonton perkara yang haram, itu dosa kecil. Muqaddimah kepada zina, itu dosa kecil. Isap rokok dosa kecil ke dosa besar? Khilaf. Macam mana? Ya piano. Tergantung mana. Mana tahu kan? So, orang yang memang melazimi, memang dia sentiasa duk buat dosa-dosa kecil ni, dia juga dikategorikan sebagai fasik. Nanti kita akan bincang hukum fasik ni. Boleh? Baik. Kalau kita tengok apa yang disebut di dalam tulisan-tulisan para ulama yang sempat saya petik dan saya quote untuk kita bincang malam ni sebagai contoh. Golongan fasik, tuan-tuan kena ingat dua ciri. Satu, mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Fasik ni mereka yang meninggalkan perkara-perkara wajib. Kan? Dapat? Mereka yang meninggalkan perkara wajib ni seperti kefarduan salat. Apa lagi? Perkara yang wajib lah. Apa yang wajib? Semayang, puasa. Jadi mereka ini meninggalkan perkara yang wajib. Datuk Wan, mari mana? Mereka yang meninggalkan perkara yang wajib. Jadi mereka ni dikategorikan sebagai fasik. Boleh? Okey. Yang kedua, satu, dia tak buat benda yang wajib. Yang kedua, dia melakukan perkara yang dilarang, pun jatuh dalam fasik. Boleh tak? Ada tak orang yang dia salat, at the same time dia juga pada masa yang sama dia juga buat dosa besar? Ada. Kan? Dia mungkin dirikan salat, dia mungkin berpuasa, tapi ada tabiat-tabiat, perbuatan-perbuatan dia yang dosa besar.
Ada tak orang yang dia tak meninggalkan minum arak, berjudi, main nombor ekor apa semua, tapi dia sembahyang? Kan? Mungkin dia pergi beli nombor ekor dulu baru dia main sembahyang, atau dia sembahyang dulu betul baru beli nombor ekor. Tengoklah yang mana dulu. Ada juga orang yang salat tak puasa, ada yang orang puasa tak salat. Pendek kata, sesiapa sahaja yang meninggalkan perkara yang diwajibkan daripada hukum-hukum syarak yang difardukan ke atasnya tanpa alasan, maka dia kategori fasik. Ataupun dia melanggar larangan, arahan, dia juga fasik. Itu apa yang disebut oleh para ulama. Pendek kata, orang-orang fasik ini juga kita boleh kategorikan sebagai ahli maksiat lah. Maknanya orang yang melakukan maksiat. Kan? Orang yang melakukan maksiat. Kan? Okey. Hadirin mukminin, kalau kita tengok apa yang disebut oleh para ulama sebagai contoh, saya ambil satu. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, dia menukilkan pandangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata Al-Imam Asy-Syaukani, dia ambil perkataan Imam Al-Qurtubi. Adapun yang dikatakan dengan fasik secara umumnya ialah sesuatu perbuatan yang keluar daripada mentaati Allah kepada menderhakai Allah. Fasik ni seseorang yang dia keluar daripada ketaatan, dia pergi kepada menderhakai Allah. Lawan. Itu fasik. Kita bagi faham term itu, istilah tu dulu. Okey? Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ni based on hadis ni lah. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, Nabi menyebut sibabul muslim fusuq. Orang yang memaki orang-orang Islam, mereka adalah fasik. Salah satu daripada contoh perbuatan fasik ialah memaki, mencela, sibabul muslim. Jadi orang yang maki ni dosa besar. Maki ni, kan? Maki orang ni. Sebab itu dalam Islam Nabi kata al-mu'min itu laisal mu'min bit-ta'an wala la'an wala fahish wala badhi. Nabi kata, okey, fasik ni lawan dia mukmin lah. Orang beriman. Orang yang adil, muslim, adil. Nabi kata orang mukmin itu laisa bit-ta'an, bukan orang yang suka maki. Orang beriman dia bukan pemaki. Jadi yang suka maki itu bukan beriman. Dia lemah iman, cacat iman. Maki tau, maki orang, mencarut. Mencarut. Wala la'an. Orang beriman itu bukan mulutnya suka memaki, la'an, suka laknat. Pasal itu kadang-kadang kita tengok manusia, perkataan dia menakutkan. Kan? Bawa kereta, tengok, kita nak sebut pun, dia kaki maki, kaki mencarut. Ada orang dia nak justify. Tahu justify? Bahasa Melayu, dia nak justifikasi. Dia nak menghalalkan mencarut dia tu dengan dia kata kami ni memang jenis mencarut. Jadi kalau kami mencarut tu hampa jangan pelik, pasal kami memang mencarut. Saya tak tahu tuan-tuan. Kita pun orang utara juga, pure juga utara, 09, jangan main-main.
Orang utara ni bahasanya kasar, tapi bukan kasar mencarut. Kau tuan-tuan duk bercakap, saya tak mau guna contoh lah, haram ja, kan, pelak, lekor. Kita tak cakap lah, tak tahu tuan-tuan aku cakap lah tu. Kita tak cakap. Bahasa kita kasar. Hang main mana? Kita kat tu ya. Lama tak nampak. Ada orang kata, orang utara cakap, haram jadah ni main mana? Ada tuan-tuan cakap macam tu? Tuan-tuan cakap macam tu ke hari-hari? Masalahnya yang kaki mencarut tu kita, yang cakap kotor tu kita, yang loklak tu kita. Tapi kita nak legalize benda tu, kita nak halalkan benda tu, kita nak bagi benda itu betul, kita nak membolehkan benda tu. Kita kata ini ialah kebiasaan kami, ini style kami cakap, cara kami cakap memang kami cakap mencarut. Saya kata tak tuan-tuan, matlamat tak menghalalkan cara kita betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kalau kebiasaan kita tak betul, kita jangan dah ikut. Sebagai contoh, katalah kebiasaan kita, orang kampung kita ni kebiasaan dia jenis buat benda haram, kan? Adakah oleh kerana kampung kita, saya bagi contoh mudah ya, orang kampung surau ni jenis tak puasa, jadi kita pun tak puasa. Pasal apa hangpa tak puasa? Kami geng kampung kami memang tak puasa. Yang siapa puasa tu bukan kampung kami, pelik. Adakah kerana kebiasaan, budaya, culture kita yang orang tempatan ni buat macam tu, makna kita boleh buat macam tu? No. Tak. Budaya dan adat mengikut agama, bukan agama yang mengikut adat. Kebudayaan, kebiasaan tempat tu kena ikut agama. So tak boleh terima, tak boleh terima. Nabi kata sibabul muslim fusuk. Kaki maki orang ni fusuk. Okey, baik. Kemudian kita tengok juga apa yang disebut oleh para ulama berkaitan dengan fasik. Fasik. Okey. Ada beberapa hukum lah yang berkaitan dengan fasik. Antaranya, kita tengok sikit beberapa isu yang selalunya. Okey, cuma sebelum saya nak bahas saya nak bahas tentang hukum hakam berkaitan dengan fasik, imam fasik, wali fasik, saksi fasik, kan? Sebelum kita nak bahas kategori-kategori itu, saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan supaya menjaga tutur kata mulut kita daripada mudah nak menghukum orang. Jangan. Kita belajar ini untuk muhasabah diri kita dan untuk melatih ahli keluarga kita menjaga daripada mereka terjatuh ke dalam perbuatan yang haram. Tapi bukan esok kita nak keluar pasik. Kita pula duk jadi puspakom. Duk pi scan orang, hang pasik. Dak. Bukan kerja kita. Kadang-kadang kita nampak, kita tak tahu latar cerita dia, tak tahu latar belakang dia, terus kita hukum. Tak boleh. Sebab itu kalau kita tak pasti, kita jangan cakap. Itu lebih selamat, kan? Nabi kata man kana yu'min billah wal yaumil akhir, sesiapa yang dia beriman bahawa dia datang daripada Allah dan dia akan bangkit di hadapan Allah untuk dihitung perkataan dia, ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid, tak keluar daripada satu mulut manusia melainkan ada yang menulis catatannya. Raqibun atid. Kata Nabi daripada Abu Zar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ni bahaya orang yang suka mengkafirkan orang, suka mensesatkan orang, suka menerakakan orang ni. Neraka saja, kan? Neraka, masuk neraka, kan? Apa dia? Cah telefon masuk neraka, tu dia. Sebelum tu siapa yang cah telefon masuk neraka, haram masuk neraka. Apa lagi? Macam-macam lah. Masuk neraka ni, masuk neraka ni. Umum. Jangan mudah masuk neraka. Apa dia? Makan ikan bilih masuk neraka. Sebab makan ikan bilih masuk neraka. Pasal apa makan ikan bilih masuk neraka? Pasal ikan bilih perut tak buang.
Perut tak buang tu pasal bukan makan ikan bilis, makan rumput lekor. Makan rumput lekor pasal masuk neraka. Makan rumput lekor masuk neraka. Pasal apa makan rumput lekor masuk neraka? Pasal rumput lekor ni dia goy dengan perut tu najis, jadi makan najis, makan benda haram. Siapa yang makan benda haram masuk neraka. Tuan-tuan makan tak rumput lekor? Ha? Makan tak rumput lekor? Masuk neraka. Esok masuk neraka, malaikat tanya, "Haji, apa pasal masuk? Berzina? Tak. Minum arak? Tak. Berjudi? Tak. Sebab apa masuk? Makan rumput lekor." So beware. Hukum ni jaga-jaga, jangan cepat. Jangan kita tabdi', tadlil, tafsiq, takfir. Jangan kita mudah nak menerakakan orang, mencelakakan orang, mengkafirkan orang. Jangan. Kita takut dengan hadis ni. Nabi kata apa? Daripada Abu Dzar radhiyallahu an, bahawa beliau mendengar Nabi berkata, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufur illa irtaddat alaih illam yakun sahibuhu kadzalik." Ni ingatan awal Nabi, amaran keras daripada Nabi ni, jaga-jaga, hati-hati. Nabi kata, sesiapa di kalangan kamu yang melontarkan suatu tuduhan kepada orang lain, dia pergi kata kat kawan tu hang fasik, atau dia kata hang kafir, atau hang munafik. Dia pergi kata kat kawan tu, hang ni apa munafik, hang ni kafir, hang ni fasik, ini semua orang kafir, ni semua fasik. Nabi kata siapa yang dia melontarkan tuduhan itu, sebab itu ahli sunnah wal jamaah kelompok yang sangat berhati-hati daripada mengkafirkan orang, menerakakan orang, mengeluarkan orang daripada Islam. Tak. Sebab itu kita kata orang yang buat dosa besar, dia fasik, tetapi dia tetap Islam. Ada orang telefon tanya, dia kata, "Dia ni Jumaat pun tak pernah nampak ustaz main masjid. Boleh tak kami nak kebumikan di perkuburan kami?" Dia soalan. Saya kata, zahirnya ada tau. Sesetengah tempat dia tak mau kebumikan. Dia ni kita tak pernah nampak di masjid. Jadi tolong pi tanam tepi-tepi padu pisang ke, pokok nyok mana ke. Jangan duk masuk dalam perkuburan kami. Oh, ini ekstrim. Ulu. Zahirnya di atas kehidupan dunia kita ni, nahnu nahkum bi zawahir. Kita tak nampak dia mari masjid pun, kita hukum dia sebagai Muslim. Kerana orang yang meninggalkan salat, di sisi jumhur ulama, majoriti mazhab, kecuali mazhab Hanbali, semua mazhab kata, orang yang meninggalkan salat, yang tak semayang, hanya fasik, tetapi tidak kafir. Itu kalau betul terang-terang dia tak semayang. Tapi lah ni kita tahu kan kata dia tak semayang. Yang kita tak nampak dia di masjid. Mungkin dia semayang di rumah. Di rumah pun tak. Hang tahu mana? Saya memang duk pergi tengok tiap-tiap waktu saya pergi tanya. Ada buku lagi nak tengok. Saya ada buku, saya tulis tarikh pun semua lengkap. Apa? Ada. Saya tak tahu lah masjid ni, tapi ada 1-2 masjid. Benda ni tuan-tuan, amanah. Amanah ni besar. Adalah sesetengah, bukan semualah, sebahagian imam ada kekangan, ada halangan, ada urusan lah. Pasal tu kadang-kadang saya bukan nak menyebelahi imam, atau saya bukan nak mempertahankan tuk-tuk imam ni, dan saya juga bukanlah nak menyalahkan makmum.
Tetapi dalam kehidupan ni ada benda kita mungkin lebih kepada budi bicara, lebih pada tolak ansur. Ada setengah-setengah jemaah ni, dia rajin pergi beli buku di kedai. Dia siap dengan tarikh hari ni 14 hari bulan 2 2023. Ni betul ni, cerita betul ni. Nama imam sekian, subuh tak mai pangkah, zuhur tak mai pangkah. Dia siap seminggu, balik buat laporan. Adalah saya anak qariah apa semua mengepilkan bukti-bukti tuduhan bahawa imam ni pada sekian-sekian tarikh, lengkap. Dia kalau ikut bahasa mahkamah, affidavit. Dia bawa pergi ke jaim. Kan? Oh, jangan main. Ada. Dia mai, bukan dia mai saja, dia mai menjadi nazir yang tidak bertauliah. Dia dah nazir wajail nanti, ini nazir yang lagi bayar ni dia tak pak. Saya kata tuan-tuan, tanya imam. Kadang-kadang bukan semua mari tak tugas ni kerana mereka nak pecah amanah. Sebahagiannya mungkin kerana kekangan masa, urusan, masalah keluarga, kan? Jadi sebelum kita nak bertindak tu, mungkin kita boleh pergi jumpa tu imam. Saya nak sembang hati ke hati dengan tu imam ni, ada masalah apa tu imam yang tak mai, kan? Sebab benda ni lebih kepada hubungan antara imam dengan makmum. Dia keluar ni, tok imam ni duk bagi makan anak bini duit haram. Tu dia. Kita pun terengak tersandak. Awak betulkah tak mai? Kan? Elon ambil tu anak-anak semua makan duit haram, masuk neraka habis tu. Oh, nanti dulu berat perkataan tu. Bahaya perkataan tu. Kata orang makan duit haram kan. Mungkin dia ada masalah, dia ada halangan, dia ada kekangan. Bagi ruang, bagi peluang. Pergi sembang, pergi tanya dia dulu. Kan? Kan? Kita, tuan-tuan, kita ada, dia panggil ihsan. Ihsan. Kan? Tapi kalau sebulan 2 kali mai, padanlah. Kan? Tapi sebulan 2 kali dia tak mai, 3 kali tak mai, mungkin boleh ambil kira. Tu saya nasihatlah, pasal ada tu imam mai mengadu kat saya, makmum mai mengadu, kan. Saya imam-imam pun rasa yang tak boleh bertugas, pergi secara rela hati, letak jawatan. Jangan sampai makmum buat undi tak percaya. Tu nasihat penajar lah, kan. Okey. Kemudian tuan-tuan kita tengok, Nabi kata la yarmi rajulun rajulan bil fusuq. Jangan mudah mana-mana orang menghukum orang lain sebagai fasik, menuduh orang lain sebagai kafir. Kerana apa? Kerana setiap tuduhan yang dilemparkan kepada orang lain, sama ada tuduhan fasik, tuduhan munafik, tuduhan kafir, illa irtaddat alaih, tuduhan itu akan patah balik kepada yang menuduh. Sekiranya orang yang dia tuduh itu tidak seperti mana sangkaan dia. Hadis riwayat Bukhari. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab dia Fathul Bari, sesiapa yang mengatakan, menuduh orang lain sebagai fasik, kafir, tetapi tuduhan yang dia pergi cok, dia pergi label dekat orang lain itu bukan, tidak betul, tak berhak orang tersebut disebut dengan sifat itu,
maka tuduhan itu akan balik kepadanya. Nampak? Cuma, nanti dulu tak habis lagi. Ibnu Hajar tak habis lagi. Dia kata apa? Namun jika dia menyatakan perkataan itu sebagai tujuan menasihati. Tengok. Contoh. Hang ni jangan duk buat kelaku ni. Boleh jatuh fasik ni. Contoh. Dia tak kata kawan tu fasik. Contoh kawan tu duk mengekor. Dia kata hang berhentilah berjudi ni. Benda haram ni. Kalau hang duk amal benda ni, hang ni fasik ni. Dia bukan tuduh, tapi dia kata perbuatan tu fasik. Tuan-tuan, satu lagi, benda ni selalu dah kita sebut. Kita kata perbuatan tu berdosa, amalan itu haram, tetapi orang yang buat itu kita tak kata mesti ahli neraka. Jangan bagi silap faham. Sebab itu kalau tuan-tuan mari tanya saya, atau mari tanya mana-mana ustaz, saya ingat sama je maksud dia. Dia kata, ustaz, kawan ni macam mana? Dia makan duit bunga, duit riba. Kita kan kata perbuatan dia tu haram, dosa besar. Tapi orang yang buat tu, kita tak kata apa. Perbuatan tu salah. Tapi orang yang buat itu belum pasti ahli neraka. Boleh faham? Sebab itu yang kita sebut perbuatan tu, minta kepada kubur, syirik. Perbuatan tu syirik. Siapa yang pi, wahai si mati, wahai apa ni tolong, perbuatan tu syirik. Pergi jumpa Tok Bomo, syirik. Tok Bomo yang minta kat hantu jin ni, syirik. Minta dekat hantu setan, jin, syirik. Tetapi orang yang melakukannya boleh jadi jahil, boleh jadi dipaksa, boleh jadi dia tak tahu, boleh jadi dia ikut-ikut saja, dia siapa yang hampi tu? Aku pun tak tahu. Kawan tu kata dia ajak aku belanja ikan bakar, tapi sebelum aku pergi ikan bakar, dia ajak aku pergi jumpa Tok Bomo tu dulu. Aku pun pergi lah. Depa buat apa aku pun tak tahu. Aku nak pergi makan ya. Nampak? Jadi perbuatan dia tu salah. Pergi buat benda tu haram. Tapi orang yang buat tu case by case. Belum tentu. Sebab itu dalam hal ni kita kena halusi. Jika kita kata dia fasik dengan tujuan menasihati si pelaku tu, ataupun kita menjelaskan hukum itu untuk menasihati orang lain, boleh. Contoh kita kata jangan buat perangai ni fasik. Jangan tiru kelakuan ini fasik. Jangan buat sikap ni sikap orang yang berdosa besar. Kita sebut dengan tujuan nasihat, maka dibolehkan. Dibolehkan. Ataupun kita memperkenalkan seseorang yang jahat, yang terkenal dengan kejahatannya, supaya manusia berhati-hati. Yang ni boleh. Seperti kita kata berhati-hati dengan si fulan ni. Dia ni ada melakukan beberapa dosa besar. So kita sebut itu dengan tujuan apa? Nasihat kepada orang supaya tak terkena dengan kejahatan dia. Yang tu kata Ibnu Hajar dibolehkan. Dibolehkan. So dia tengok kepada niat. Dia tengok. Asalnya tak boleh. Asalnya tak boleh. So kita mengaji, buat apa dah tak boleh kata kat orang? Kita mengaji ni bukan nak kata ke orang. Kita mengaji ni bukan nak tuduh ke orang. Kita mengaji mengetahui tentang perbuatan fasik ni untuk menjaga kita daripada buat benda tu. Itu maksud dia. Kan? Dan kalau kita nampak ada orang buat, kita nasihatlah. Jangan kita dia ni ustaz pi ya. Memang masuk neraka tu tetap dah, cuma tak tahu neraka mana tu. Bukan kata masuk neraka, dia ni memang neraka tu neraka dah. Masalahnya apa? Tak tahu yang mana satu neraka ya. Itu dia. Ini perkataan yang melampau. Okey. Kemudian kita tengok sedikit beberapa isu berkaitan dengan fasik. Masih ada masa lagi? Nombor 1. Bolehkah kita berimamkan seorang imam yang fasik atau kaki maksiat? Boleh tak tok imam kaki maksiat ni jadi tok imam? Boleh tak kita ni pergi jadi makmum dia? Atau main-main tengok dia, kita tahu dia ni macam mana, kita balik pergi rumah? Boleh tak?
ke macam mana? Sah tak? Yang ni ada isu dia, imam fasik. Boleh tak kita berimam? Tuan-tuan, dahsyatnya orang kita ni, jangan main-main tuan-tuan. Dia tak kira dah, dia kira hak dulu-dulu punya. Ada satu cerita kepada saya, Tok Bilal ni bekas penyanyi. Dia bekas penyanyi, bukan penyanyi, bekas, mantan lah. Dia tak menyanyi dah. Dulu dia penyanyi. Cuma penyanyi ni pun kita tuan-tuan kena tengok juga. Penyanyi ni bagi saya, nyanyian, hiburan ni bagi saya perkara yang mubah. Kalau tuan-tuan tanya saya apa hukum muzik, apa hukum nyanyian, apa hukum hiburan, saya katakan harus. Saya bersama dengan pandangan ulama yang mengharuskan muzik, nyanyian dan hiburan dengan aturan dan kawalan lah. Yang menyanyi itu lelaki, lirik dia lirik yang tak mengandungi perkataan yang haram, dalam keadaan yang terkawal, no problem. Tuan-tuan, kalau kita nak kata muzik tu haram, tuan-tuan akan berdosa daripada pagi sampai ke malam. Sebagai contoh, lagu negara aku menyanyi tak? Yang tu apa dia? Nasyid, qasidah. Negaraku besar. Amin, amin. Besar. Saya kata, sebab itu tuan-tuan, kalau masuk kereta, start kereta, buka. Tak tahulah kalau tuan-tuan buka-buka Sudah, Syuraim, kan? Ramidi, buka-buka mengaji, tapi tu imam pun kita naik kereta dia buka-buka Mak Jaih, sinar. Kan? Kita ingat tu imam buka mengaji, dia kata tu imam buka Ahmad Jaih, Uji Rashid, Hel Amir. Kan? Kalau nak kata artinya dia berdosa. Sebab itu pandangan yang saya rasa kuat dari sudut penghujahannya, seperti yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ialah muzik dan nyanyian hiburan ini dia berada pada batasan mubah, harus pada aturan dan syarat-syaratnya. So, tak apalah, tapi orang kita ni, dia ni nyanyi. Dia pun dah bertobat dah. Dah bertobat lama, cerita lama tu. Minta jadi Tok Bilal. Dia kalau bang ustaz, saya tak pergi masjid. Tu dia. Bukan jadi Tok Imam, Tok Bilal. Awak tak ada orang lain pergi duk ambil kaki menyanyi tu. Bila dia menyanyi dulu ni? Banyak ke penyanyi-penyanyi yang dah bertaubat? Penyanyi ni suara dia lantang, vokal. So dia nak jadi kan? Zaman Nabi kata khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik ketika dia jahiliyah, dia juga akan terbaik ketika Islam jika dia memahami agama. Dulu mungkin dia menyanyi, dia gunakan suara dia yang sedap untuk menyanyi. Sekarang dia gunakan suara dia yang sedap, yang lantang itu untuk azan. Bagus ya. Nampak tak tuan-tuan? Tapi ada orang dia tak mau. Dia ni Ustaz Sari Dua ni ya, pakai tudung. Dulu saya kenal sangat. Dulu itu dah lama. Seseorang, okey, orang yang fasik apabila dia bertaubat, gugurlah gelaran itu. Dia bukan pangkat sampai mati. Dia bukan sekali dia kena fasik sampai ke mati duk bawa fasik tu. Dia bukan darah tinggi kencing manis yang makan ubat sampai ke mati dah. Fasik ni, tuan-tuan bertaubat, katalah dulu tuan-tuan kaki ekor, main nombor ekor, kan? Lepas tu, masa tu tuan-tuan fasik lah. Lepas tu tuan-tuan pun bertaubat, tak main dah, saya tak main dah ustaz. Oi dulu ada satu orang habaq, dulu dia isap rokok. Dia kata saya ni hebat tak hebat isap rokok. Kalau saya tidur, saya hanya perlu cium bau, saya boleh tahu jenis apa rokok tu. Jangan main-main. Memang dia bukan kata kaki rokok lah, segala-gala rokok. Tapi dia kata saya usaha taubat, berhenti juga. Dia pegang kata tak boleh lah, tak apalah. Tapi bagi saya, rokok ni ada yang ekstrim melampau sebahagian ni. Saya nak habaqnya, kita tak boleh kata macam ni. Daripada hang isap rokok, biar ambil makan babi.
Sakannya kan, setengah-setengah ustaz ni dia geram, tak tahu, dia jadi emosi pelik. Sama tak haram rokok dengan haram babi? Mana sama? Pasal tu kita kata hukum ni mengaji dulu, bagi tahu dulu disiplin. Babi ni haram yang tidak ada, tak ada apa? Tak ada khilaf. Nas hurrimat alaikum maitah waddam wa lahmal khinzir. Jelas, nas sarih. Rokok ni benda yang khilaf, benda yang tak ada dalil, benda yang dibina hukum di atas kias. Jumhur kata haram, di samping ada yang, tapi kalau babi, satu orang makan babi, oi, siapa yang makan babi? Khilaf. Jumhur kata haram, ada yang kata halal, tak ada. Babi tak ada. Babi semua sepakat. So boleh tak kita nak sama kan? Tak boleh lah. Benda yang sepakat, yang jelas, yang terang dengan benda yang diperselisihi, benda yang tidak ada dalil yang sarih, tak boleh, tak sama. Sebab itu saya kata orang yang isap rokok ni, dia berada pada macam-macam tingkatan. Nampak? Tuan-tuan boleh faham tak? So jangan huluk sangat ketika kita nak menghukum. Takut kita terbabas. Boleh? So macam tu juga tu imam yang fasik ni, tu imam yang kaki maksiat ni, boleh tak kita? Tuan-tuan, sebagai contoh, tu imam main sepak takraw pakai selok pendek. Lepas tu dia main masjid jadi tu imam. Boleh tak? Boleh tak? Azan lah. Masuk tu kan? Sekejap lagi saya cerita macam mana hukum tu imam pakai selok pendek. Kita azan dulu. Sekejap lagi saya sambung sikit penghujahan berhubung dengan fasiq. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey. Okey ya. Boleh. Kita hurai sikit ya. Saya nak bawa 3 contoh ya. Isu berimamkan orang yang fasik. Kemudian boleh tak kita bayar zakat kepada orang fasik? Boleh tak kita? Dah ramai orang duk tanya, ustaz dia tak sembahyang, boleh tak pergi bagi zakat ke dia? Boleh tak kita pergi bagi zakat dekat orang yang tak sembahyang, tak puasa ni? Tapi dia susah, kesian kat anak, tapi pok tu tak sembahyang. Boleh nak pergi bagi zakat? Tu kita nak bincang. Bagi zakat kepada kaki maksiat, ahli maksiat ni. Pasal kita macam-macam ni tuan-tuan. Yang mari minta zakat di majlis agama Islam dan adat istiadat Melayu Perlis ni. Kan? Yang minum bir, yang makan minum ketum kan, cakoroy tu. Kan? Tu semua pergi minta zakat tu. Isap rokok minta zakat kan. Dia tak mampu nak beli beras tapi dia boleh mampu beli rokok. Tu satu bab apa? Tak semayang lah apa semua macam-macam lah yang pergi minta zakat ni. Boleh tak kita bagi zakat? Tuan-tuan yang nak bayar zakat bulan puasa, nak bagi sedekah ni boleh tak? Kan? Sebab itu tuan-tuan kita bincang. Tapi tuan-tuan, satu saya nasihat. Kita jangan jadikan, ni satu nasihat untuk saya dan tuan-tuan, ni tambah bulan puasa nasihat saya untuk diri saya dan juga semua yang dengar dan mengikuti kuliah kita. Jangan jadikan orang miskin sebagai, dia panggil, saya lupa dia malukan orang miskin ini untuk create content. Dia nak dapatkan simpati ataupun sokongan. Jangan malukan orang-orang miskin ni. Kadang-kadang sebab itu kalau kita bagi bantuan, kita jangan pamerkan identiti. Sebab itu kalau tengok di MAIPS, penerima-penerima bantuan tu kita kaburkan muka dia. Kita nak jaga maruh dia, pride dia. Supaya kita tak nak jadikan dia sebagai satu bahan tontonan untuk kita nak tengok dunia, lihatlah orang miskin ini. Lepas tu kita pula dapat like pasal pemalu dia. No. Sebab itu kalau boleh kita bagi secara terhormat. Quran kata wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu rosakkan pahala sedekah kamu dengan cara kamu menyakiti orang-orang yang kamu bagi sedekah ini dengan mengungkit-ungkit. Kita tak fikir soal maruah dia, kita malukan dia, kita biar orang nampak dia. Kadang-kadang dalam keadaan aurat tak tutup, publish satu melaya boh dalam Facebook. Ini tindakan yang tidak beradab. Kita nak kita buat muka kabur sikit, tutup muka dia ke apa ke. Kadang-kadang dia tak tutup aurat, kita main terjun masuk rumah dia, tangkap gambar bagi. Tak boleh. Jadikan dia bahan untuk orang tengok. Dia miskin, dia nak buat macam mana kalau dia tak, ni dia pun ada maruah juga tapi dia nak kata satyo orang tak bagi kat dia. Ada saya tengok satu pemberi bantuan. Ni buat video. Sebelum nak bagi bantuan, jokoh-jokoh, tempik-tempik. Baca Fatihah. Dia suruh kawan tu baca Fatihah. Baca Fatihah. Ni live. Tuan-tuan, kalau saya nak bagi bantuan, ni sebut 13 rukun Islam. Ada tak kita dibuat, kita tak ajar benda tu. Apa ni? Tak semayang, Fatihah tak boleh baca, mengucap. Dia wallahu a'lam lah, saya tak tahu niat dia apa. Tapi buat macam tu, malu satu Malaysia tengok. Ni nak bagi beras, gula, kopi, suruh kawan tu mengucap, suruh kawan tu baca ayat kursi. Mungkin kawan tu tak hafal. Ataupun kadang-kadang tuan-tuan tengok macam menikah. Bukan dia tak hafal, cuma dia gelabah. Tok Imam baca qul huwallah, dia pergi baca qul ya. Bukan dia tak reti, dia gelabah. Dia kadang-kadang terkejut. Apalah teruk tak reti baca, maki, pemalu dia, ambil bantuan. Ambil bantuan. Ini bukan akhlak Rasulullah. Ini bukan ajaran Islam. Ini bukan
apa yang Nabi suruh. Tak. Ini emosi. Ini adalah tindakan nak memalu. Orang pun like lah. Baguslah dia sebelum bagi bantuan ceramah. Sebut umum lah. Saya mai bagi bantuan, tuan-tuan syukur kepada Allah, doa supaya Allah murahkan rezeki. Sebut cara yang bahasa elok. Kan? Dia pun ada maruah. Miskin tu bukan satu dosa. Nak buat macam mana? Dia dah usaha dia nak miskin. Tapi kita jangan pemalukan dia. Sebab itu tuan-tuan sah memberi zakat tanpa menyebut kata itu zakat. Yang pentingnya niat. Ramai orang duk tanya, dia kata saya bagi dekat satu orang, saya tak sebut kata zakat saya. Saya kata ni sagu hati, ni duit belanja, ni duit raya. Boleh tak? Sah tak? Tapi saya niatkan zakat. Sah. Kerana yang diambil kira itu niat. Bukan lafaz. Tuan-tuan sembahyang isyak sekali lagi tersebut maghrib. Tapi niat nak sembahyang isyak, tapi tersebut maghrib. Dia jadi apa? Dia jadi maghrib kan isyak? Dia jadi isyak. Dia kira niat, bukan dia kira sebut. Habis-habis sembahyang, Allah ustaz kena sembahyang lain. Tersebut maghrib. Baik. So ingat, yang tu saya nak sebut tadi ni, boleh tak bagi zakat kepada fasik? Yang terakhir, isu ni bulan Ramadan ni. Ni dekat-dekat bulan Ramadan ni saya kena sebut ni, bukan saya nak ungkit benda lama atau bukan saya nak panaskan benda-benda yang dah lama. Boleh tak kita pergi beli atau berurusan dengan orang fasik? Beli makan kat orang fasik, kan? Orang fasik ni orang tak sembahyang, boleh tak kita pergi beli nak makan kat orang fasik, orang tak sembahyang? Boleh tak kita berurusan orang fasik? Dia panggil tukar rumah dia. Tukar rumah dia mai. Tukar rumah dia mai. Buat dia tengok tak sembahyang. Dia tahan tak mai dia esok. Tak berkat rumah aku. Nak cari tukar rumah yang sembahyang. Saya nak tiga benda tu saya nak jawab, saya nak komen sikit. Okey, nombor satu. Boleh tak boleh tu imam kita fasik? Sebab saya bagi contoh seluar pendek tadi pasal di sisi mazhab Imam Syafi'i paha aurat. Jadi kalau siapa yang pakai seluar pendek, dia mendedahkan aurat. Mendedahkan aurat ni dosa? Dosa besar lah kan? Dosa besar atau dosa kecil? Mendedahkan aurat, tak tutup aurat. Okey, baik, tuan-tuan hadirin mukminin. Saya nak sebut sikit. Kalau tu imam kita yang jenis dosa besar lah, buat dosa besar, tiba-tiba dia jadi imam, boleh tak kita? Ataupun bukan tu imam rasmi. Contohlah, tu imam sakit perut. Tengok-tengok ada kawan kita, dia ni kita tahu kaki judi, kan? Kaki judi, main judi. Tapi dia main masjid. Contohlah, orang tolak dia. Boleh tak kita jadi sembahyang? Kita pun nak sembahyang. Allahu Akbar, duk teringat dia ni duk lawan dengan aku ni, kan? Dia ni duk teman aku main ni, kan? Boleh tak? Kan? Okey, kita tengok Kita tengok. Okey, hadis-hadis yang mana menunjukkan bolehnya sah berimamkan imam yang fasik. Kita tak boleh jadi seseorang itu kita tak boleh berimamkan dia dengan dua alasan. Satu, kafir. Memang tengok Buddha jadi tu imam. Memang tengok Hindu jadi tu imam. Tak boleh. Yang kedua, tu imam tu tak cukup syarat. Memang tengok pakai luar dalam. Atau memang tengok tu imam tu, awak tu imam kalau tak dan mandi wajib, bang dah. Saat ni balik mandi lain. Ni tak mandi, kalau tak dan. Artinya dia berhadap besar. Tu imam yang tak cukup syarat, tak boleh kita imamkan dia. Tak boleh kita berimamkan dia. Tapi selain daripada itu, sah. Termasuk imam yang melakukan dosa besar. Faham? Ustaz, tu imam kami ni, dia duk curi duit tabung. Contoh. Saya bagi contoh nak bagi faham. Bukan, sungguh. Contoh. Dia duk kira-kira duit, dia duk ambil duit RM50 tu. Saya tahu lama dah. Tapi dia jadi tu imam. Tu imam kami ialah, kalau hari dia kira, kurang. Tapi kalau hari dia tak main kira, banyak. Memang dia duk ambil tu. Ustaz, tu imam kami curi duit tabung. Curi duit masjid. Macam mana? Boleh dia jadi tu imam? Boleh. Sekali lagi dia silap faham pula. Oh, boleh ambil duit tabung ni tu. Ni kita habaq. Bukan boleh ambil duit tabung, kita habaq. Kalau dia jadi tu imam, dia berdosa besar, curi duit tabung, haram, berdosa. Tapi kalau dia jadi tu imam, sah tak sembahyang? Sah.
Sah. Sebab apa? Antara hadisnya Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, kamu salat bersama imam. Jika mereka betul di dalam salat, maka pahala untuk kamu semua yang berimamkan dia. Jika mereka salah di dalam salat, dosa itu dipikul oleh mereka. Tu imam betul kita dapat, tu imam tu salah, tu imam tu berdosa, tu imam tu tak betul, dia tanggung. Dia kita dalam bab salah silap dosa. Faham? Jadi kalau dia buat dosa besar, itu dia dengan Tuhan, bukan dia dengan kita. Kita jadi makmum, sah. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis Abu Dzar, Nabi SAW bersabda, akan muncul di kalangan kamu para pemimpin yang salat lewat, meninggalkan salat. Nampak? Kemudian sahabat tanya, apakah yang engkau wasiatkan kepada kami? Nabi kata, tunaikanlah salat pada waktunya, dan jika kamu mendapati mereka menjadi imam, salatlah bersama mereka. Nampak? Nabi kata apa? Nabi kata, kita boleh berimamkan imam yang pemimpin yang fasik tadi. Pasal itu Nabi kata akan muncul satu zaman pemimpin-pemimpin yang kamu laknat mereka, mereka laknat kamu, kamu maki mereka, mereka maki kamu. Pemimpin yang jahatlah. Sahabat kata, afala nunabiduhum bisayf, adakah kami akan perang mereka, lawan mereka? Nabi kata, tak. Dengar dan taat selama mana mereka mendirikan salat. Mungkin mereka jahat, mungkin mereka zalim, tapi mereka Muslim, mereka masih Islam. Itu nampak? Okey, jadi banyaklah dalil-dalil yang menunjukkan bahawa bolehnya kita berimamkan imam yang fasik. Kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, salat fardu wajib di belakang setiap orang Islam, sama ada dia baik atau jahat, sekalipun dia melakukan dosa besar. Tu kata Abu Hurairah, dia ambil daripada Nabi. Nabi sebut. Jadi tak ada isu, boleh. Cuma tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanya saya, dah ada orang bagus, awak tak ambil orang bagus? Tu soalan lain. Kalau tuan-tuan tanya saya, mana yang lebih afdal, orang yang tak buat dosa ke orang yang buat dosa? Orang yang tak buat dosa lah. Tapi kalau tuan-tuan tanya, kalau mereka pilih hak buat dosa, sah tak? Sah. Dua soalan beza. Satu, yang mana lebih baik. Satu lagi, sah ke tak? Kalau orang tanya tuan-tuan, mana lebih baik? Tentu tuan-tuan kata, baik kita pergi tu imam yang bagus tu, tu imam yang warak tu, tu imam yang jaga tu. Kan? Tapi kalau nak semayang belakang tu imam ni, sah tak? Sah. Boleh tuan? Baik, yang kedua, boleh tak kita memberi zakat kepada orang yang tak semayang? Orang yang buat maksiat, orang yang jahat ni, fasik ni. Jawapan dia apa dia? Tuan-tuan tengok. Jawapan dia. Mereka yang fasik masih dianggap Muslim, sekiranya mereka termasuk daripada kalangan asnaf. Walaupun mereka itu fasik, mereka layak untuk menerima zakat. Pandangan yang kuat di sisi para ulama, seperti yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, nampak? Kita boleh memberikan zakat kepada orang fasik, tetapi lebih afdal, nampak? Tuan-tuan kena dengar bagi elok, dengar bagi molek. Boleh bagi zakat pada orang fasik, tetapi lebih baik bagi zakat pada orang bertakwa. Satu miskin, semayang. Satu lagi miskin, tak semayang. Satu lagi miskin, tak berjudi. Satu lagi miskin, berjudi. Nak bagi zakat kat siapa? Dua-dua boleh. Mana lebih baik ustaz? Yang ni. Nampak? Faham tak? Okey. Macam orang tanya saya lah, dia ni miskin, dia ni pun miskin, cuma yang A ni adik-beradik saya, bagi kat siapa zakat? Bagi kat adik-beradik. Nampak? Tu contoh kan. Cuma kalaulah tuan-tuan boleh bagi dekat orang fasik ni zakat. Cuma kalau tuan-tuan tahu, dia pergi ambil duit tu beli dadah, dia pergi ambil duit tu berjudi, dia kata mujuk hamai bagi zakat, 3 hari dah aku tak beli nombor ekor ni, hari ni lega boleh beli. Mujuk. Kebetulan pula semalam aku mimpi nombor.
Hang pula mai bagi zakat. Elok ah. Macam Tuhan nak tolong aku lah. Aku pun duk fikir malam melepas dah. Pasal mimpi-mimpi dah. Duit nak modal nak beli tak ada. Tiba-tiba hang mai bagi zakat. Alhamdulillah lah. Boleh kan tak? Kalau dalam hal ni dia jatuh haram. Sebab apa? Sebab kita tahu di mana dia nak salurkan duit itu. Dia masuk di dalam apa? Bertolong-tolongan dalam perkara jahat. Tuan-tuan pergi bagi dekat dia. Ni, aku bagi duit zakat kan ni. Terima kasih lah, aku nak pergi beli nombor ekor. Dah kena tu jangan lupa aku pula. Boleh kan? Jangan lupa pula yang hang boleh beli tu duit zakat lah aku. Bagilah balik sikit. Yang ni tuan-tuan jatuh haram, dosa. Tapi kalau kita tahu dia kaki ekor, tapi kita bagi duit kat dia, kita tak tahu dia buat apa. Itu hak dia. Kita cuma mungkin boleh pesan hang ambil guna ni, hang beli makan, hanya untuk pergi buat benda haram. Takat tu ya. Tapi kalau dia buat juga, itu bukan urusan kita. Tapi saya nak bagi tahu boleh. Boleh. Dan satu lagi, last penutupnya, boleh tak kita berurusan dengan orang fasik? Berurus niaga, memakan makanan yang dimasak oleh orang fasik, berjual beli dengan orang fasik, berkahwin dengan orang fasik, berkawan dengan orang fasik? Jawapan dia tuan-tuan, mudah ya. Boleh tak makan makanan yang dimasak oleh orang kafir? Boleh tak berjual beli dengan orang kafir? Boleh tak berkawan dengan orang kafir? Boleh tak berurus niaga dengan orang kafir? Jawab dulu, tang orang kafir, boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau kafir boleh, fasik lagilah boleh, pasal dia fasik tapi Muslim. Mudah ya itu ya. Kalau kita pergi beli mi dekat bukan Islam boleh, dia tu kafir, kita pergi beli mi boleh. Apatah lagi kalau kita pergi beli mi dekat orang yang tak sembahyang tapi dia masih Muslim. Boleh. Jadi cuma kalau tuan-tuan tanya mana lebih baik, pergi beli kedai tu tak sembahyang dengan pergi beli kedai cucuk ni, dia tu dia cucuk pisang, tapi dia ni kalau bang apa pun dia goreng cucuk tu, tapi kawan ni goreng jual cucuk pisang. Tapi kalau bang dia berhenti, dia pergi mayang dulu. Mana lebih baik? Saya tak pergi beli kat kawan ni lah yang mayang ni, tapi kawan tu sedap lagi, goreng dia lagi garing, tepung dia tak makan minyak. Yang ni mayang tapi makan minyak. Pergi belilah hak garing tu. Tapi mana lebih baik? Ish. Dia tanya lebih baik kita habang orang sembahyang ni lah. Pasal apa? Bila kita beli dekat dia, duit tu dia akan guna pada tempat yang elok. Baguslah. Tapi boleh tak kalau nak beli? Boleh. Nampak tak tuan-tuan? Kita lah hukum ni, kita kena jawab berdasarkan hukum, bukan berdasarkan emosi. Tuan-tuan pergi pasar Ramadan esok, yang jual pasar Ramadan tu bukan semua pakai purdah tudung labuh meleret dah. Kan? Pasal tu tuan-tuan pi tu kira keluar tu kering habis ada buat pahala tu. Tu dia kebab, ayam golek, kan. Dia tengok habis. Awal tu dia jaga elok dah daripada pagi sampai ke petang, pi petang. Pasal tu tuan-tuan kalau tak ada pasal tak payah pilah pasal Ramadan. Asal puasa tu pahala gemuk, keluar pasal Ramadan kurus kedekiang. Kan? Mata tu. Macam ada orang tanya saya, dia kata kalau kita duk mengata bulan puasa ni sah tak puasa? Sah. Tak apalah no. Bukan tak apa. Puasa tu sah, cuma tak boleh apa? Faham tak? Jadi inilah golongan yang kita sebut sebagai fasik. Jadi yang lain tuan-tuan kita bincang next time lah. Wali fasik, saksi fasik. Bagi saya tuan-tuan, pernikahan yang diwalikan oleh wali yang fasik, saksi yang fasik, sah. Tak ada masalah. Dan kebanyakan mereka tuan-tuan sebelum nak kahwin dah bertaubat dan beristighfar. Dah terangkat dah, tak fasik lah. Jadi tak payah susah hati lah. Balik duk susah hati, duk lemah perut. Dulu masa pok bagi menikah saya dulu, pok tu bukan mayang sangat, jemaat pun jenuh mok duk ingat pambat pi. Jadi gimana? Dia tu wali fasik. Tak payah duk susah hati tuan-tuan. Kadang-kadang ada ibu bapa yang tak mau mewalikan anak pasal dia takut dia tu fasik. Sedangkan dia dah bertaubat. Habis
Satu orang taubat tak fasik dah. Lepas tu lepas dia taubat, dia tak fasik dah. 2-3 minggu dia buat balik, jadi fasik pula. Faham tak? Sampai bila Abang Jamil? Sampai jawab Abang Jamil tu lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat. Jadi jelas, jangan melampau di dalam menghukum. Itu poin yang paling besar yang kita ambil pada malam ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.